للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fadhalus salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati dan dimuliakan Tok Ketua Kampung, yang saya hormati, yang dimuliakan yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid, saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan sebab Ramadan rahimnya, dapat sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini mendapat barakah, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita di akhirat insya-Allah taala. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita pada malam ini muka surat 63 lah silap saya lah. 64, 62, 67 dengan 64, 65 tu baca sendirilah. 67 bawah sekali. Sebelum itu ada pertanyaan berkaitan dengan orang yang kematian suami. Saya pun baru dapat soalan tu, jadi jawab jugalah. Kalau tanya Tomat tahu jawapannya ni. Orang yang kematian suami, maka perempuan itu dia wajib iddad. Iddad kan? Iddad maknanya bergabung 40 hari. 40 hari pula. 4 bulan 10 hari. Itu namanya iddad. Wajib bagi perempuan itu dia bergabung. Maksud bergabung ni kenapa disuruh bergabung 4 bulan 10 hari? Pertama sebagai eddahnya itu eddah mati suami 4 bulan 10 hari. Dia kena iddat bergabung, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna, yang menjolok mata, tak boleh berdandan, tak boleh berhias, tak boleh pakai wangi-wangian, baju pun yang buruk-buruk. Kenapa? Sebagai adab semasa kematian suami. Jadi dia tak boleh pakai pakaian yang indah-indah waktu itulah. Jadi ada persoalan, ada yang suaminya meninggal dunia, istrinya di Mekah. Apakah perlu balik? Gitu kan? Dan ini wajib hukumnya. Namun ada pertanyaan, apakah perempuan itu mesti berkurung di rumah? Itu persoalannya. Tapi pasal ditanya hal ini 2-3 orang dah tanya saya. Dia selagi tidak datang darurat, maka wajib bagi perempuan itu duduk di rumahnya masing-masing. Tapi takkanlah sampai siram pokok bunga kat luar pun tak boleh. Ada yang kata dia nak keluar tak boleh, siram pokok bunga tak boleh. Melampau sangatlah kan. Siram pokok bunga tak boleh, ambil udara luar tak boleh, berkurung dalam rumah aja 4 bulan 10 hari. Sehingga kan orang yang kematian suami duduk seorang-seorang di rumah, duduk di rumah seorang-seorang.
Bagaimana kalau dia sampai murung temenno macam orang gila. Dah suami tak ada, duduk seorang-seorang. Ustaz kata tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah dah tu murung, maka dia kena keluar. Yang perempuan bekerja kena kerja lah, gitu kan. Cikgu contohnya kerani ke, duduk rumah 4 bulan ke, tak kerja lah macam biasa. Yang pergi haji, isterinya kena balik ke? Itu soalannya. Dia kan mengerjakan yang fardu, rukun Islam yang kelima. Sekarang ni jadi gaduh rukun Islam. Dalam WhatsApp tu, Sekolah Kebangsaan kata rukun Islam yang ketiga itu puasa. Kitab Sekolah Agama kata rukun Islam yang ketiga itu zakat. Jadi isu pula. Masuk periksa pula. Apakah rukun ketiga, rukun Islam yang ketiga? Sekolah Kebangsaan jawab puasa. Sekolah Agama pula, apakah rukun Islam yang ketiga? Jawabannya zakat. Mana yang betul? Dua-dua betul. Tak ada salah pun. Sebab itu cuma susunan. Betul. Tapi sebetulnya rukun Islam tak payah susun pun. Macam orang pertikaikan tentang orang yang tidak sembahyang, tak boleh dia buat ibadah yang lain, kan gitu kan. Itu menjadi isu. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, sebab itu tiang agama. Kalau tiang agama runtuh, yang lain runtuh. Maknanya segi ulama kata kalau kita mengerjakan ibadah yang lain, kita tak sembahyang, ibadah yang lain itu tidak diterima. Gitu kan. Namun ulama pertikaikan mana yang lebih utama, akidah ataupun sembahyang. Sehingga kan keluar perkataan, kalau begitu orang yang berpuasa tak sembahyang, puasa ini diterima. Sebab masalah utama yang penting adalah akidah, asyhadu alla ilaha illallah. Gitu kan. Nah, banyak pertikaian itu masing-masing lah pendapat masing-masing. Jadi bila itu rukun Islam yang kelima, tak payahlah, tak perlu dia balik. Kerjakanlah haji di sana. Cuma dia kena jaga tata tertibnya sebagai orang yang kematian suami 4 bulan 10 hari tadi. Dia kerjakan ibadah. Kat sana duduk hotel aja ke? Tidaklah. Maknanya kena kerjakan ibadah lah. Cuma dia jaga tata tertib dia sebagai orang yang iqdad tadi. Jagalah. Maknanya dia tak boleh berlebih-lebihan. Kat sana jangan lebih-lebih lah. Maknanya dia boleh jaga diri dia kat sana lah. Gitu je. Tak payah susah-susah. Sampai dia kata, ada yang kata, Ustaz, saya nak siram pokok bunga tak boleh ke? Siram aje lah. Siram aje. Ngeteh tu tak boleh lah. Dia mana yang membuat contoh lah. Ada orang tanya saya pula beginilah, kata Tuan lah, dia ni tak duduk rumah, dia bingung. Dia nak pergi ngeteh boleh tak? Dia bingung. Dia duduk terperap sebulan, 2 bulan tak keluar rumah. Dia boleh tak keluar ambil angin, minum kat kedai? Dia boleh tak? Kerana nak membuang sifat murung tadi, sifat stresnya tadi, boleh tak? Maknanya dia stres, dia nak sekali-sekali tu dia nak duduk ngeteh. Kalau itu keperluan penting, silakanlah. Kalau darurat, silakanlah. Darurat lah. Tapi ngeteh darurat lah. Gitu soalannya. Ngeteh tu darurat ke tidak? Kalau darurat, silakan. Gitu kan. Boleh tak pergi rumah anak dia? Pergilah. Tak boleh ke pergi rumah anak dia? Pergilah ke rumah anak dia. Boleh, tak masalah. Pergi penuntut ilmu boleh tak? Kalau penuntut ilmu itu satu keperluan untuk dia betul. Contoh dia ada satu masalah agama yang berat. Dia kena pergi masjid bertanya pada ustaz tu, contohlah, penting. Nak suruh online dia pun tak pandai. Nak tanya pun malu. Dia memang nak belajar. Kalau belajar itu hanya bukan keperluan yang mendesak, tak payah pergilah. Kalau mendesak untuk dirinya, silakan pergi. Macam tu je. Kalau darurat untuk dirinya itu, maka dia boleh pergi.
Kalau bukan darurat untuk dirinya itu, maka dia tak boleh pergi. Contoh perempuan ni dia tak ada duit, tak ada siapa nak bantu, nak pergi bank boleh tak? Pergilah, ambil duit kat bank tu. Keperluan mendesak, pergilah. Kalau dia bagi kad orang, hilang kad dengan dia sekali hilang, maka dia boleh pergi tak? Boleh pergi, tak salah. Kalau keperluan itu mendesak, senang aja. Hukum Islam gitu aja. Kalau darurat, maka dia bolehlah pergi. Senang je. Macam pergi haji tadi, dia nak balik kan susah. Dia balik, akan datang kena pergi lagi, kan satu kesukaran yang besar. Kalau dia belum, sebelum dia sekarang ni, dia belum pergi, suami dia meninggal, tapi dia daftar haji, dah dapat haji, kena pergi haji tak? Pergi haji lah. Kena pergi haji lah. Sebab pergi haji itu rukun. Dah dipanggil, gitu kan. Keperluan untuk dia, belum tentu tahun depan dia hidup. Dia dah dapat, benda tu dah dapat, dah memang dia kena pergi. Pergilah haji. Kena pergi haji lah. Tapi kalau dia rasa macam tahun depan lah, tak pergi pun tak apa, itu semulang dia lah. Jadi keperluan mendesak, dah dapat, dan bukan senang dapat haji lagi, contoh gitulah, pergi je lah. Maknanya dia dah memang kena pergi. Lagi satu, sebab itu rukun Islam yang mesti lebih penting. Allah tu lebih penting, diutamakan, lebih diutamakan. Dia pergilah haji, selesailah masalah. Tak payah gaduh-gaduh. Kemudian kita masuk ke surat yang ke-67 berkaitan dengan amalan-amalan yang dibawakan oleh kitab ini, kitab Hidayatus Salikin fi Sulhi Maslakil Muttaqin, Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Sanad ini sampai ke Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi tonton kitab ini, tonton tak perlulah cari amalan yang lain. Cukuplah kitab ini sebagai rujukan amalan. Sebab tu dalam kitab ini kata Haji Zamzam ini, siapa ni? Fahmi Zamzam kata, tak payahlah cari kitab lain, ini sudah memadai. Tak payah cari amal, nak cerita bab, nak zikir Allah, Allahu Allah, ada dalam ni. Sebelum sampai waktunya lah, hujung-hujung nantilah. Macam ada orang nasihat, Ustaz, boleh tak kita zikir Allah, Allahu Allah, zikir hu. Saya kata, zikir hu ni zikir yang memang mendalam. Kita ni orang awam, ambil yang awam dululah. Ambil awam je dulu. Ni budak, hu tu boleh tak? Dia kata, hu yang la ilaha illallah pun tak baca, hu. Kadang-kadang dia dengar kat YouTube tu kan, hu yang la ilaha illallah pun tak tahu, tak faham. Dia kata hu tu apa? Kena ada ilmunya lah kan. Hu. Ada yang ajar kalimah hu ni sebut Allah. Mulut hu. Gitu kan. Itu semua ada kaedah, ada kaedah. Jadi kat sini nanti akan diterangkan satu-satu. Jadi kat sini disebut tentang lepas sembahyang, apa perlu dibuat. Pertama dibaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa lepas sembahyang kita disuruh zikir? Gitu. Disuruh membaca istighfar 3 kali. Sebab yang pertama, di dalam sembahyang kita tadi itu ada kelalaian, ada kekurangannya, ada pula mungkin kesilapannya. Maka istighfar 3 kali tadi sebagai benteng ataupun sebagai menghapus kesalahan-kesalahan kita waktu kita sembahyang tadi. Istighfar astagfirullahalazim. Kemudian kenapa kita disuruh zikir banyak-banyak ni? Disusun oleh Imam Al-Ghazali ni banyak-banyak. Dan zikir yang lain, kenapa? Sebab zikir-zikir itu menutup segala kekurangan-kekurangan tadi kita sembahyang. Sekarang ni dah jadi satu isu, lepas sembahyang tak perlu zikir. Gitu kan? So, contohnya di Mekah dan Madinah itu dia ambil contoh kat situ.
Tengok betul ke tak betulnya golongan salafi, kata dia, lepas sembahyang tak ada baca doa zikir kuat-kuat, tak boleh zikir, kita diam seorang-seorang. Saya pergi Jambi itu 10 hari kat sana tu, 9 hari ya, 10 hari sampai rumah. Saya pergi masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah, Suwaja punya masjid, memang meriah dengan ramainya, dengan zikirnya panjang-panjang, dengan doanya yang hebat-hebat. Orang alim banyak situ. Kesini Ahlussunnah wal Jamaah pun begitu. Saya pun pergi dekat bandara, itu satu tempat masjid Wahabi. Wahabi lah. Subuh saya pergi sembahyang subuh kat situ. Tak ramai, dalam 10 orang aja. Lepas sembahyang tu kunut tak ada. Ikut je lah, kunut tak ada, kunut tak ada dah lah.